Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Manchester United guys, 4 game betul-betul menang Lain macam 4 game betul-betul menang. Aku rasa korang pun seronok satu hal. Tapi yang paling tak boleh belah sekarang ni guys, aku rasa kita dah boleh start cakap yang mana si Højlund ni slowly menunjukkan dia punya tahap berbaloi harga yang dia bayar. Okay, to be fair lah. Okay, sebab sekarang ni zaman, kita kena tengok dari segi zaman Kenapa aku cakap tengok dari segi zaman? Sebab inflation. So bila sebab masih inflation ni, harga dia memang lah untuk striker ni dah kita normal lah untuk apa yang dia offer. Mula-mula macam flop, aku tak nafikan. Tapi kenapa aku cakap kita kena ambil benda ni, kena tengok like from a different perspective lah si Højlund ni. Sebab kalau kau ingat, aku rasa Nunes punya impak pun tak selaju macam ni kat Liverpool. Faham tak? Sebab kenapa aku cakap benda ni, yang membezakan Højlund dengan si Nunes dulu, Højlund kau kena faham, dia main dalam team yang tak supply dia. Kalau dia, kau bayang kalau main team Arsenal, kau main dia main dalam team Liverpool, for the amount of chance yang diorang suap kat dia. Game ni dua-dua gol kita boleh argue yang dia create untuk diri sendiri. Gol kedua Garnacho tu kau cakap tak ada lah tu, rembat macam deflect. Tak, masuk aku like at the end of the day, sebagai seorang striker ni, yang paling penting bagi aku is kau kena letak diri kau dalam situasi ataupun position yang terbaik. Sebab tu orang panggil striker instinct. Boleh je duduk tengah sikit, tapi kenapa dia pilih situ and main betul pun bola tu kena deflect ke dia masuk dalam. Okay, tapi tak apa lah. Sebab kalau kita tengok goal first pun, dia yang create. Faham tak goal tu? Dengan dia punya pressing, dia punya enthusiasm untuk kejar bola and untuk press. So tu antara benda yang aku suka lah so far dengan pada Højlund. Member dah pecah rekod player termuda untuk skor apa, 6 game betul-betul ke 5 game betul-betul. Orang dah start compare dia dengan Van Nistelrooy. Bagi aku agak-agak lah, bukanlah Van Nistelrooy, tapi macam kenapa aku seorang compare dia, sebab dia punya capability untuk score bila-bila dia nak, bila-bila dia tak rely sangat on chance. Aku boleh banyak kalau dia disuap. MU menang 4 game betul-betul ni pun, kalau kau tanya aku lah, Bruno ketidakwujudan dia kan merugikan untuk game-game tu lah. Walaupun orang cakap Garnacho game ni jam, ya aku faham. Tapi itu pun untuk beberapa game lepas, berapa game je dia perform, betul tak? 2 nak compare tu Garnacho 2 daripada beberapa game aku ingat lah. Compare tu Bruno, macam setiap game aku macam jam gak aku tengok dia. Tapi tak boleh nak tak gunakan dia, sebab dia punya apa panggil lah, influence tu dah main peranan yang besar. Tapi tak apa, kita kasi berbual macam biasa. Yang aku rasa sangat positif. Sebab apa? Sebab MU daripada dah tak ada harapan nak tengok games, sebab tak tahu nak lawan, nak fight untuk apa, terus ada macam harapan baru. Spurs yang mana orang semua hypekan dia, si Postecoglou mula-mula tu the best one on the way lah kan, to be one of the best manager. Itu pun apa guys, itu pun dia ni 3 point je beza dengan MU sekarang. 3 point je. Ingat tak diorang henyak MU mula 2-0 awal season itu? Itu pun dah 2-3 point beza. So benda sangat positif untuk Ten Hag. Sebab aku tak nafikan masa awal-awal hari tu season, almost sampai half season aku dah start hilang kepercayaan. Tapi bila dia slowly dapat result dengan player yang dia terpaksa pakai, dia tak nak pakai, respect tu slowly datang balik lah. Sebab contoh macam game ni kita akan sembang pasal player macam biasa lagi. Tapi kalau kita boleh argue, ni bukan first level yang dia nak, betul tak? Tapi dia still dapatkan result slowly. Itu yang paling penting sekali lah. Sebab kalau nak sembang pasal manager yang boleh dapat result tanpa guna player yang dia nak, berapa kerat manager je boleh dapat macam tu. Aku rasa korang beli key pakai jari je, betul tak? So kita sembang macam biasa. Onana aku rasa dia boleh do better lah dengan Maurice punya goal tu. Tapi ada nanti aku rasa okay, tak ada masalah. Sebab kalau kau tengok dia punya distribution pun tak adalah menyelah sangat mana pun. Luton pun, yang paling mengejut pasal aku game ni is Luton, boleh katakan bagi aku at least bagi cabaran ke MU kan. Tapi tak mengejutkan sebab banyak player muda. MU mengharapkan 3 orang youngster yang bawa diorang daripada kancah kerunsingan, daripada kancah kebahagiaan, iaitu si Maino, si Garnacho dengan si Højlund. And defense diorang Dalot bagi aku struggle sikit game ni. Naik pun tak naik sangat. Dia dengan Alfie Doughty tu, dia pun member tu macam dia agak struggle lah senang cerita bagi aku Dalot game ni kan. Center back pairing aku rasa daripada awal lagi aku patut bagi si Maguire tu yellow card, tapi akhirnya dapat agak, so deserve lah. And Maguire kau faham tak, like Ten Hag kena dapat result menggunakan Maguire. Aku rasa kau mesti otak kau macam sel-sel tengah berhubung sekarang ni, faham tak? So benda tu sangat-sangat respected lah kan. Siapa member dia, si Varane bersama, Varane kena main dengan si Maguire jam. And player yang paling penting sekarang ni bagi aku lah, as a football fan, kalau kau satu team tu, kau fan satu team tu, is kau nak tengok player tu main untuk manager. And aku nampak benda tu kat sini.
Dan aku nampak benda tu exist. Sebab awal season tu nampak macam tak, tapi dia berjaya apa, tukar daripada masalah kepada penyelesaian. Contoh macam Varane, ada problem dengan manager, selesai. Rashford, problem manager, selesai. Sancho, dia tak nak selesaikan, pergi Dortmund lah. Tu contoh. Tapi kat sini kita nampak play-play lain akan jadikan contoh yang mana kalau ada problem kita boleh selesai. Kadang Ten Hag tak adalah macam akan buang je apa dia nak buang kan. Kita boleh ingat macam tu sebab mula jadi kat Ronaldo, jadi kat Sancho. Tapi slowly nampak play-play lain, Varane, Rashford ni settle, tak ada masalah. Tak payah nak pening-pening lah. And Luke Shaw aku rasa kesilapan kat sini tak nampak fully fit lah game ni bagi aku. Tu je lah masalah. Tak nampak fully fit. Membuatkan rasa apa tau, rasa macam hantar Logilon balik tu maybe keputusan salah Mat. Aku ada terfikir macam tu lah. Sebab Casemiro game ni pun so-so kan, tak adalah solid sangat apa. Sebab kenapa aku cakap macam tu, sebab Maino obviously paling menyelah antara semua midfield atau padang semalam. Member baru 18 lebih kurang kan, dia paling menyelah. Berapa game dia perform dah, 2-3 game for the past 5 game macam tu lah. So boleh katakan konsisten lah untuk dak-dak muda kan. Memang carry the team. Kau bayang berapa banyak kali korang kena press, yang bawa dia keluar dari press apa, Maino tu, serius aku cakap. So benda tu untuk budak muda yang main dengan team yang tengah struggle sini, up and down, positif lah. Sebab kadang-kadang kalau kau main dekat team yang perform je, lepas tu kau pun nampak macam solid lah juga aku ni nampak main kan, kau tak dapat nak evaluate dia sangat. Contoh macam Foden dulu kan, main dalam team function gila, so memang dia akan dapat banyak chance. Memang dia akan senang cerita perform lah. Tapi Maino ni dia kena letak diri dia dalam kerunsingan. Bukan nak cakap Foden tu tak function, Foden tu function. Tapi macam contoh macam Palmer kan, masa main dekat Chelsea, MC masa main dekat Chelsea pun ni lain tu, tak ke function dia, nampak menyelah lagi. So kalau kita sembang pasal Maino, aku rasa masa depan dia cerah. Lagi-lagi yang paling benefit lah, bukan sebab game time. Orang cakap dia main banyak game time muda apa, sebenarnya akan benefit dia. Aku tak kenafikan dia segi experience, tapi yang paling penting tu Mat, bagi aku especially dia main dengan Casemiro dengan Bruno Fernandes lah. Tu experience yang aku tak dapat bayar bagi aku. Walaupun Bruno jam, aku sedih tengok Maino dalam game ni, dekat kepala, apa budak ni lagi macam menyelah pada aku ni. Tapi aku rasa benda tu akan push dia lagi to the next level lah. Tu yang paling obvious lah. Sebab aku nak sembang pasal Rashford dengan Nacho game ni, dua-dua decision making off lah. Patut score, Garnacho patut score 1-1, Bruno pun patut score 1-1. Rashford jangan cakap, aku rasa like, kalau orang buka kamus kehidupan Rashford, perkataan pass tu dah boleh padam daripada kamus kehidupan lah. Sebab aku rasa kita dah tak boleh, kita sah Rashford, tak boleh nak complain pasal Rashford tak pass. Sebab tu dia dengan tak pass tu adik-beradik. So aku rasa ada certain player yang memang quality dekat sini, dia punya negatif dekat sini. So macam quality kita sembang rebat padu, free kick apa sebagai Rashford kan, negatif dia kita boleh letak tak pass. So bila manager masukkan dia tu, kepala otak boleh fikir Mamat ni jarang pass. Kadang-kadang bila dia kena henyak dari segi fans, baru tiba-tiba dia pass. Macam 2-3 game lepas, bukan 2-3, aku rasa 4-5 game lepas lah, kan orang kritisai, lepas tu tiba-tiba dia pass. Lepas tu MU tengah perform slow sikit kan, game Champions League tak silap aku lah, ke cup macam tu lah. So aku rasa jarang aku jangan harapkan sangat. Tapi sambil long kongga tiba-tiba sebut play Luton ni. Tapi ya memang aku rasa nampak makin confident sebab aku tengok dekat Arsenal dulu jam, tapi nampak dekat Luton ni memang breath of fresh air lah. And aku rasa dia thrive dalam sistem macam ni. Tapi kita akan tengok ada development dia kan, macam mana. Last kali aku nak cakap pasal Højlund, Mamat ni high ceiling, confidence membuat-buat. Kenapa aku rasa dia punya confidence lagi high ceiling? Sebab dia main dalam keadaan dia create chance kebanyakan untuk diri sendiri. Kalau dia main, bagi aku at least kan, untuk tim-tim yang suap dia makanan, sebab kalau kau ingat masa dia pula Atlanta pun, masa dia main kat Atlanta pun, tu baru like permulaan dia lagi. Sekarang ni baru kita nampak kematangan dia slow-slow. Bayangkan kalau time transfer window nanti kan, tengah-tengah tahun nanti, kalau diorang sign macam playmaker yang boleh suap dia makanan ke, memang tak buat bincang aku rasa.